kita mengadakan perhimpunan tertentu, baik di masjid, baik di rumah, baik di padang-padang lapang, tanah lapang, untuk mengingati Maulid Nabi SAW. Jadi oleh yang demikian, hari ininya ambil ayat mengenai dengan Maulid lah, daripada awal lagi. Bukan sekat Maulid Nabi Muhammad, tapi Maulid Nabi Ibrahim, nenek bagi Nabi Muhammad lagi. Pada orang yang bawa Quran, buka surah Baqarah, start daripada ayat 124 surah Baqarah tu sampai 141 Baqarah. Start daripada wa ibtala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, terus sampai tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sampai akhir. Cuma dengan sebab ayat ni banyak sangat, panjang sangat, kita ambil ayat tengah 127 surah Baqarah sehingga 129 surah Baqarah. Ambil 3 ayat, 4 ayat. Surah Baqarah start daripada ayat 123 sehingga rapat ke juz ayaku, kita panggil 141. Dan untuk pagi ni insya-Allah kita ambil sekerak ya. Start daripada 127 wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id sampai kepada ayat 128, 2 ayat Rabbana wa ba'ath fihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dari ayat 127 Al-Baqarah sehingga ayat 129 saja. Ya, sepatutnya kita ambil semua ayat daripada 124 sampai rapat pada juz ayaku 141. Kerana itu ada hubung kait belaka dengan Nabi Ibrahim dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sendirinya melibatkan Maulid Nabi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat oleh wahai Muhammad dan tolong ingatkan. Sekarang ni kita panggil tazkirah. Tolong buat tazkirah ya Muhammad dan tolong beritahu kepada umatmu, sama ada Islam, Melayu Islam, Cina Islam, Inggeris Islam, sejarah penting yang berlaku di muka dunia. Biar tak ada orang yang boleh sebut benda ni kecuali Allah, kerana benda ni terlalu lama, entah berapa ribu, puluh ribu tahun dulu, kita tak tahu. Peristiwanya ketika mana aku minta Ibrahim AS bersama dengan Ismail anak-anaknya mengangkat tapak-tapak atau foundation, kita panggil ni tapak atau foundation untuk buat Baitullah, untuk buat Mekah lah ni. Di samping orang dua beranak ni, Ibrahim dan anak di Ismail ni mengangkat tapak dari tapak Kaabah ni. Akak mana susun batu daripada sebutir dua butir sampai menjadi Kaabah ada ni.
sampai itu Rabbana taqabbal minna, sampai mereka berdoa taqabbal minna wa Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan yang jaga kami, yang mengawasi kami, yang mendidik kami, tolonglah sungguh-sungguh terima kerja kami dia buat surah, kerja kami dia buat balasah, kerja kami dia buat Kaabah ni, tolong terima. Jangan jadi aku seorang yang buat, tapi akhirat kelak tak ada apa ni, tak ada benda yang aku boleh tupai akhirat kelak. Bila kita minta, bila Nabi Ibrahim minta terima, artinya susah lelah aku atas dunia ni, ponggah batu, susun masjid, susun surat dinding ni, akhirat kelak aku nak tengok, aku boleh tupai hidup atas akhirat kelak. Nak makan minum sinilah, nak belanja makan, nak belanja minum, nak belanja rumah di akhirat kelak, semua daripada titik peluh yang aku buat. Innaka antas sami'ul alim. Kenapa aku minta doa begitu, hai Tuhan? Kerana mu ni hai Tuhan, sifat as-sami', Maha mendengar, terus menerus dengar, tak berhenti dengar luahan hamba, termasuk hamba aku sendiri. Al-alim, kamu Maha mengetahui yang terpendam dalam dada aku, susahnya aku duduk atas dunia. Kalau tidak ada tempat yang aku boleh munajat, yang aku boleh berdoa, yang aku boleh memohon padamu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Doa lagi, wahai Tuhan, jadilah kami ini dua beranak ni kedua-duanya muslim bagimu. Muslimaini, muslim bagimu. Muslim makna menyerah. Kita lah ni agama kita agama Islam, dan kita ni orang panggil muslim, agama Islam. Kita ni sifatnya ialah menyerah. Artinya kita bila-bila kita kata kita ni Islam, hakikatnya kita royak pada kita, dan kita baru beritahu pada orang, kawan ni serah Tuhan. Serah Tuhan makna bukan duduk tidur terguling gitu pakai Tuhan belaka, masak nasi per Tuhan apa, tidak. Serah Tuhan makna ikut Tuhan royak. Tuhan kata hak ni boleh, aku buat. Hak ni tak boleh, aku tak buat. Hak kita panggil halal haram. Halal haram. Hak mana halal, kau yang buat belaka. Hak mana haram, kau yang berhenti belaka. Itu makna orang Islam. Jangan kelabu mata. Baik. Rabbana waj'alna muslimaina laka, wahai Tuhan kami, tolonglah jadi kami dua beranak ni kedua-duanya Islam, menyerah untukmu. Wa min dhurriyyatina, dia juga anak cucu kami. Zuriyat, orang Melayu panggil zuriyat, sebutan Arab, sebutan Quran. Zuriyat makna waktu Nabi Ibrahim doa ni, dia nak minta dia anak dia Nabi Ismail serta anak cucu ciuk pah kiamat adalah menyerah bagimu, muslim bagimu. Wa ummatan muslimatan laka, betul menjadi umat yang muslim bagimu. Jadi umat makna kumpulan manusia. Nabi Ibrahim tahu, walaupun dia seorang baru ada anak, iaitu Nabi Ismail, masa dia buat Kaabah ni, tapi Nabi Ismail ni akan beranak, cucu, cici, ciuk-ciak, dan boleh jadi anak dia ni ada Arab, ada hak tidak Arab, termasuk orang Melayu, kau berapa semua anak cucu dia belaka. Kerana kita ni walaupun orang Melayu, tapi kita minta siamalan bahawa minta Tuhan masuk kita dalam senara anak cucu Nabi Ibrahim, saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila kita berdoa, bila kita selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ashabi wa alihi. Tuhan, minta selamat Nabi Muhammad, dan minta selamat kawan teman Nabi Muhammad, dan minta selamat al makna keluarga, ahlul bait. Keluarga ni alim ulama kata ialah man tabi'ahu wa aslama bih, mana-mana orang turut Nabi Muhammad, keluarga belaka. Kita orang Melayu betul benar ni pun, bila kita turut Nabi Muhammad, akan disenarai nama kita lah senarai keluarga Nabi Muhammad SAW. Begitu sekali mulia dan begitu sekali penting untuk masa depan kita sampai ke akhirat. Wa arina manasikana, samping Nabi Ibrahim dua beranak ni duduk diri Baitullah, dia doa wa arina manasikana, tolonglah tunjuk pada kami manasik. Manasik ni kita panggil upacara haji, segala jenis kerja-kerja yang berupacara agama, macam sembahyang, haji ni dia masuk dalam nusuk. Sembahyang ni kita tidak tahu kenapa sembahyang ni rokoknya sekali, sujud dua kali. Kerana kita tidak tahu sujud lagu ni bapa tak menyenggai, bapa tak menyenggai kanan, bapa tak menyenggai kiri. Sujud macam tu, bapa tidak buat meletang, kenapa? Tak ada siapa dia tahu.
Begitu juga masalah haji. Kita diminta tawaf. Kerja apa tawaf? Tawaf pula start daripada batu Hajar Aswad tu sampai 7 kali. Mengiri, tidak menganan dia. Apa? Apa 7, apa tidak 8, apa tidak 10, apa tidak 12. Ni tak ada siapa dia tahu. Tapi oleh kerana Allah kata lagu tu, Nabi kata lagu tu, maka kita terima. Ini tanda keikhlasan kita dan tanda kepekaan kita terima apa saja. Mari pada Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita terima semaya, rokok lagu ni, sujud lagu ni, tayak lagu ni, bersalam lagu ni, akad takbir lagu ni, walaupun kita tidak faham siapa kela ni, pakai kiamat pun tidak faham, tapi itu tanda kesetiaan kita kepada Allah. Bila dengar khabar kata mu nak lagu ni iaitu bila dengar khabar kata Nabi mu buat lagu ni, maka aku terimalah. Mudah-mudahan taat ni berjangkit kepada perkara-perkara lain, halal haram kau, dosa pahala gapo, jual beli, nikah kahwin, politik gapo ni berjangkit di dengar khabar kata hak ni hak Tuhan nak, terimalah. Kerana sembahyang 5 kali sehari hari aku tu dengan keadaan aku tidak tahu kenapa rokok jadi begitu, sujud 2 kali apa semua sekali ni. Ani nusuk. Wa arina manasikana. Oh Tuhan, tolong beritahulah kepada kami, tolong perlihat kepada kami segala kerja-kerja haji kami. Wa tub alaina. Sampai itu kalau ada salah selih, kalau ada masalah apa, tolong taubat atas kami. Tub alaina, tabayatubu tub. Tub taubat makna unu balik. Tabayatubu ay raja'a yarja'. Bila kita bertaubat, arti kita terasa bahawa kita terlanggar batas. Hududullah, hudud orang panggil hudud ni batas. Batas Tuhan. Sebagaimana kita tanah kita ada batas. Ni tanah demo, ni tanah kawan. Tara tu batas kita panggil. Ni kebun demo, ni kebun kawan. Tara tu ada batu tara. Batu tara apa hudud. Begitu juga hidup kita atas dunia ni. Hidup kita atas dunia ada hak boleh, ada hak tak boleh. Tara siapa dia letak? Allah Taala. Itu hududullah kita panggil. Biar faham dunia ni tidak hak kita. Hak orang tu buat kita. Namanya Allah Subhanahu Taala. Bila orang buat atas kita, buat pada kita, maka kita menopang saja. Nopang makan minum sekadar mana hak Tuhan kata boleh. Makan minum hak Tuhan kata boleh, kita berhenti. Kalau salah juga, maka kita kena ulu balik. Ulu balik tu kita panggil taubat. Sebab tu bila kita bertaubat, kita kena ulu balik. Salah buat, baik masalah ekonomi, masalah budaya, masalah rumah tangga, masalah politik, masalah jaga rumah tangga, jaga negeri, jaga orang. Serba benda ni ada taruh, ada sempadan yang ditetapkan oleh Allah sendiri, yang bila kita terasa kita salah, kita mesti berhenti benda tu dan dulu balik semula kepada kawasan yang halal. Itu makna taubat. Wa tub alaina, tolong terima taubat kami ya Tuhan. Innaka at-tawwabur rahim, innaka at-tawwabur rahim. Kerana kamu ni memang Tuhan, sifat Tuhan yang suka sangat bertaubat. Dan Nabi kita Muhammad SAW banyak hadis-hadis yang meminta pada kita bertaubat. Bahkan Nabi pernah sebut cerita buat gambaran satu orang naik unta lintas pada pasir, berhenti tempat teduh, bangun-bangun tengok unta dia tak ada. Sedangkan atas unta tu lah nasi dia, air beras dia, segala-gala dia letak belakang atas belakang unta tu. Bila bangun tidur tengok unta tak ada, maka dengan seri nasi pun tak ada, air pun tak ada, segala-gala pun ada. Susah dia, susah menangis begitu begini. Akhir sekali jenera balik letih berdoa. Dia tidur balik, nyenyak balik, jaga-jaga, unta ni ada. Unta ada tu gak punya suka dia, punya suka hingga sampai salah kata, ya Allah itu aku, mu ni hamba aku Tuhanmu. Lalu amat suka berdoa tu, apa panggil, terbalik suka doa. Cerita ni memanglah kadang-kadang orang pergi ke hamba kita pitih. Bila kita beri duit ke dia, suka dia sampai tinggal selipar. Dia orang bersekir selipar baru-baru lagi, boleh duit suka tak terus tak paling kadang-kadang tinggal selipar. Allah teringat balik ke cerita ni. Jadi tu dia, Tuhan ni suka sangat terima taubat manusia. Kemudian akhir sekali, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ini ayat yang hak mau nak baca, tapi kena rekod daripada ayat atas. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Di samping Nabi Ibrahim, dua beranak dengan Nabi Ismail duk buat tapak Baitullah ada di Mekah tu, dia berdoa, hey Tuhan, ib'ath fihim rasulan. Semua doa-doa Nabi Ibrahim dia guna Rabbana. Dia tidak kata ya Allah,
ya Allah, Rabbana, 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 wahai Tuhan. Dan bila kita sebut juga Rabbana, kita kena ingat Rabb makna didik, mengasuh. Sebagaimana kita waktu kecil itu kita duk asuh anak kita, berok, kecing, basuh, dakak, cium, retik apa ni, bedak, shampoo apa semua sekali ni orang panggil asuh. Supaya bila dia besar kita tak riba dah anak, kita tak basuh kecing berok dia dah, dia sendiri dah. Maknanya begitulah Allah Ta'ala, Tuhan yang kita ni asuh kita, jok dalam perut umur sampai ke mati. Dalam perut umur pun dia jaga kita, dia letak kita dalam sebuah tempat namanya rahim. Dan rahim mengikut kajian doktornya mempunyai 3 perkara yang penting bagi seorang yang duduk dalam perut umur. Pertama, kulit rahim sendiri itu yang mengandungi anak dalam ni lembut. Yang keduanya pula, di antara kulit rahim dengan budak di tengah-tengah tu ada air pekat. Air pekat dia macam tilang, lebih pada tilang download lagi, bagi membolehkan budak ni duduk selera selamat, terapung di atas air pekat ni. Kalau mok berungga pun dia tidak jadi masalah, kalau mok rebah apa ni tak berapa kuat pun anak kita tidak jadi masalah, kerana dia duduk dalam air pekat, di tengah-tengah air pekat yang menyebabkan budak ni terapung-rapung macam duduk atas tilam yang lembut, yang tidak menyusahkan. Ini kerja Allah Ta'ala, kesian kita betul benar. Mak kita pun tak tahu bagaimana cerianya Allah Ta'ala pero janin dia dalam perut ibu dia. Lepas tu pula dia sambung tali pusat. Tali pusat sambung sampai kepada anak kita. Hak mak makan apa sampai kepada mulut anak. Hak mak minum apa sampai skala manis, skala zat, skala protein, skala berapa semua sampai padan-padan dengan saluran tali pusat yang diberi. Dan sampai kita tua pun tak, pusatnya ada pada kita. Kita orang tua dah ada pusat lagi. Mak kita pada pusat ni sebagai Allah Ta'ala ingat bahawa mu manusia kalau nak dengar aku mak tengok pusat dia kata kerana pusat ni sengaja aku buat untuk menyambung nyawamu dengan nyawa makmu. Apa kata kalau pusat ni tak ada, mu nak makan lagu mana, mu nak terdaruh lagu mana maknanya. Itu ada masa-masa tertentu yang Allah Ta'ala letak tadi pusat ni, pahala ni ada pada kita kesan pusat tu bagi mengingatkan seorang manusia hubungan dia dengan ibu dia yang begitu sekali apa ni kesian belah kepada dia. Baik, Rabbana wab'ath fihim rasulan, ya Tuhan yang didik kami, tolonglah, minta jugalah kirim di kalangan mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, dengan tujuan baca, untuk membaca ayat-ayatmu pada mereka, wa yu'allimuhum alkitaba, di samping baca mengajar pada mereka kitab, wal hikmah, dan kebijaksanaan, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Innaka, sesungguhnya mu, anta mu, al-aziz, Tuhan yang tidak ada tolak pandainya, al-hakim, yang penuh dengan bijaksana. Ni ayat ni kalau boleh tuan-tuan semua yang nak ceramah maulud, tu imam ke, tu mubalik ke, ibu bapa ke, kepada anak dia, kalau boleh ingat semua ni, iaitu Nabi kita Muhammad, ia telah meninggal dunia 1420 berapa dah? 27 hari ni 1 hari bulan maulud, 1427 tahun dah ni. Dia lahir ni, satu daripada puncanya ialah berkat doa untuk dia Nabi Ibrahim. Di antara Nabi kita Muhammad SAW dengan tuk di Nabi Ibrahim ni, hok ada dalam buk senarai saya kitab maulud tu lebih kurang 20 tapi. Tuan-tuan ambil kitab maulud Berzanji kita panggil tu, situ ada senara titih baris Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai ke Ibnu Ma'ad bin Adnan Al-Qahtan. Tak sampai lagi ke Nabi Ibrahim. Daripada Qahtan Ma'ad bin Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, tak siapa dia boleh sebut. Kerana 20 tapis tu tak ada manusia dah boleh sebut. Ambo duk sebut sama ambo ni, acak kali tanya orang tua ni, Aziz bin Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Mamat, butis kat tu berapa? 5 ya. Yang orang Arab dia boleh ingat bakar Nabi titih bagi Nabi 80. Ini kelebihan Arab. Pak lelo ni pun ambo duk Mesir lah, 4 tahun ambo duk belajar Mesir. Manusia Arab ni otak dia cukup beligo.
hok kapung, hok bandar, hok sekolah sama kita pun otak dia tu bila kita sudah belajar dah kelas sebulan 2 bulan tu mari kita tanya balik benda hok cikgu ajar, ustaz ajar, pensyarah ajaran kuliah dia boleh royak so pada sama-sama tak ada kita masuk dah kelas universiti ni orang tak bawa kitab, dia orang bawa tazkirah, orang bawa buku nota-nota dia, tapi dia boleh royak so kata Arab ni betul lah pada Tuhan kira Nabi daripada kalangan Arab, bukan otak Arab ni jenis otak luar biasa, dia boleh ingat. Jadi kesimpulannya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ini selain pada tuah berkat doa tu dia Nabi Ibrahim minta Tuhan kira ib'ath fihim rasulan, minta kirim seorang rasul, maka semua alim ulama sebut bila lahir Nabi Muhammad menjadi Nabi betul ini mustajab doa untuk dia puluh ribu tahun dulu, puluh ribu tahun dulu untuk dia Nabi Ibrahim doa ib'ath fihim rasulan, dia lah orang itu dia. Jadi doa kita lelan kita dalam agama kita ajar kita berdoa, bukan ketika pergi masjid yang berdoa doa di mana-mana. Ketika ada air semaya kita boleh berdoa, tak ada air semaya kita boleh berdoa. Ini satu ibadat yang cukup murah daripada Allah beri pada kita, tidak payah pakai kain baru lah, ada air semaya, ada kebelak hadap, sekadar nak berdoa duduk atas kereta, berjalan kaki, duduk jual bela-bela tunggu pelanggan mari, mulut tu baca semua, baca gapo Rabbi syrah li ka Allahumma anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa, apa saja benda yang kita nak minta kita minta lah. Minta itulah kita panggil doa, dalam bahasa Arab panggil doa, bahasa Melayu panggil minta. Kalau kita berdoa tu ketika ada sembahyang nah, ada kebelak nah, tengah sembahyang ni pula tu lagi baik. Sengaja kita panggil sembahyang ajak. Sembahyang ajak ni satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sembahyang khusus 2 rakaat ke 4 rakaat khusus untuk nak minta benda. Minta benda Nabi Ibrahim minta entah berapa puluh ribu tahun dulu baru Tuhan terima. 20 ribu tahun dulu, 40 ribu tahun kemudian baru Tuhan terima. Dengan arti hak kita minta Allah ni boleh jadi hak lucuk mulut tu Tuhan boleh lalu, dan boleh jadi 10 ribu tahun kemudian baru ada seorang cucu cicit kita hak jadi supaya hak kita ni. Ini penting doa. Dengan sebab tu sunnah Nabi, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi kita Muhammad SAW, di antara kerjanya ialah doa. Tapi ingat, jangan berdoa sudah berdoa balik tikar maya ada piti kata tidak bawa tikar, kerana berdoa sana. Ini doa orang peras, orang yang tidak mengikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin semua, baik Rasul hak Nabi Ibrahim minta supaya timbul akhir zaman ni ada 4 tugas. Nabi kita Muhammad sini ada 4 tugas. Kita lah ni hak jadi umat Nabi Muhammad ni pun ada 4 tugas juga. Pertama yatlu, yang keduanya yu'allimuhumul kitaba, yang ketiganya yu'allimul hikmah, yang keempatnya wa yuzakkihim. Lala ni bila kita berdepan dengan Quran, maka Quran ni kita kena baca, kerana tugas Nabi Muhammad yatlu alaihim ayati, membaca ayatmu ke atas mereka. Nabi aku minta dari Allah, aku minta supaya dia baca ayatmu. Ayat bagi Nabi Muhammad ialah Quran. Quran ni ayat khusus diturun oleh Allah ke Nabi kita Muhammad. Kerja Nabi Muhammad yatlu, dan kerja kita juga yatlu, baca ayat. Kita orang Melayu Kelantan ni zaman 50 tahun hari tu orang baca Quran. Lah ni orang lek ke radio baca Quran. Pergi kedai beli kaset sombak dalam radio, bunyi suara Quran, kita duk gerti main sak rokok lah apa semua sekali. Ini perangai yang tak patut berlaku. Quran mesti dibaca lepas sembahyang ke belum sembahyang ke, ketika mana kita duk congok kedai tunggu orang pelanggan beli barang kita ke, ambil Quran kecil baca. Pertama kita jadi umat Nabi Muhammad, menurun untuk dia Nabi Ibrahim AS. Yang keduanya, bila kita baca malaikat, bila kita baca Quran, malaikat malaikat mari keliling kita. Bila malaikat mari, syaitan lari lalu. Dia demo dua tu tak ada orang panggil, tak boleh tikar bayar. Bila malaikat mari, syaitan lari. Bila malaikat tak ada, syaitan masuk apa? Ini satu daripada cara jampi tepuk tawa nak ambil syaitan, baca Quran. Terus cari muka lain, baca Quran. So, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang keduanya baca, di samping baca Quran mengajar.
Dia pagi ni ambo mengajar, adik kakak akan mengajar di tempat lain. Ambo mengajar kerana ambo mengaji dengan orang lain. Hari ni ambo mengajar, adik kakak belajar, balik ke rumah ajar orang lain pula. Orang yang paling rapat dengan kita ialah anak bini kita. Anak bini kita, cucu kita mengajar kita. Jangan duduk tok guru Quran ni orang lain. Anak kita betul benar, kita perah betul benar, kita makan betul benar, kita gosok betul benar, tiba-tiba kita tak ajar Quran. Duk beli coklat je, bahasa muju boleh beli coklat, bahasa muju boleh beli hampa, boleh beli kanuk. Quran kita tak beri, tak kena. Jadi kita kahwin, cari perempuan yang boleh ajar Quran pada anak seksa. Dan kita juga ajar Quran. Papa murid kita ajar, orang tina kita duduk dapur misalnya, kita ajar anak kita. Lepas murid nak sampai ke Isya, sama ada nak mengajar di rumah kita ke, nak ajar balasoh ke, supaya mudah-mudahan ada orang lain dengar-dengar, dia tiru kata, dia tiru kita juga. Pakat mengajar anak di balasoh. Anak orang tina kita duduk siap makan minum malam kan, kita mengajar. Kuliah tabatiada, yasin, kau berapa semua baca. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW yang diminta oleh tuk dia Nabi Ibrahim dan mustajab oleh Allah, menyebabkan Nabi Muhammad orang yang pertama baca Quran dan mengajar Quran. Demikian sejarahnya, bila Jibril AS buat turun satu dua ayat, cepat-cepat Nabi kita panggil katabatul wahyi, penulis-penulis, kerani-kerani hak tulis ayat. Jadi masing-masing tulis, mung tulis atas kayu buruk, mung tulis atas daun pak tama, mung tulis atas tulang ke apa. Kerana zaman itu kertas tak ada lagi, maka masing-masing menulis. Dan mengikut ceritanya ada 11 ke 12 orang penulis-penulis wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW. Wal hikmah, pengajar kitab, kita Melayu dan dipanggil bermakna lah. Kita baca Quran dan kita bermakna. Lepas pada bermakna tu rakyat maksud. Alhamdulillah kita di Kelantan ni baca Quran pun alhamdulillah. Rakyat Kelantan ni ambil sebut 3 hari baru ni, waktu Allahyarham Tuku Aman buka kelas Quran di Masjid Negara tahun 90-an rasanya, itulah lebih kurang ya. Tiap-tiap buah negeri dia minta kira 2 orang pergi ngaji situ. Kelantan ni dia tak kira orang, dia kira untuk guru atau handalan Kelantan. Tika Tuku Aman Allahyarham buka kelas Quran, orang lain kira anak murid ngaji, tapi Kelantan kira untuk guru, iaitu Allahyarham Datuk Haji Nur Ibrahim, Mufti Kelantan. Mufti Kelantan ni orang hafal Quran dan tajwid asal kira lah, orang mengaji tajwid pak dia tu ramah lah. Jadi makna tu Quran ni bagi orang Kelantan ni bukan benda baru, benda lama. Baca Quran dan boleh berlagu lah. Mak Perga Allahyarham Haji Ahmad Perga dapat nama satu seumur. Siapa dia orangnya? Pergau daripada Ulu Kelantan. Ulu Kelantan dapat kelas satu seumur. Ni kelebihan, apa nama, kelebihan Kelantan yang kita kena faham. Kelantan ni Tuhan beri pada kita ni, betul lah orang tua kata Serami Mekah ni, alhamdulillah kita buat semujud dan bahagia benar. Dan kita kena jaga sum'ah, image orang Kelantan ni, orang Serami Mekah, dengan pakaiannya, betul orang perempuan, dengan perangai yang tak utik, sehingga boleh bagi orang Kelantan pergi ke mana-mana pun siapa tanya mayat, orang tu tak sebang orang Kelantan bang macam ni. Ini kelebihan orang Kelantan. Lain pada dodo, lain pada wudu apa tu, kita Kelantan tu yang beri benda-benda gitu, mesti dikekalkan. Wal hikmah, lain pada mengajar kitab Quran, mengajar juga hikmah. Hikmah orang Melayu panggil hikmah juga. Hikmah kita panggil bijaksana. Dan tafsir dalam banyak-banyak tafsir hikmah ni ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi Muhammad ni selain pada baca Quran, mengajar tafsir Quran. Bila dia mengajar tafsir, arti dia keluar ke hadis. Hadis Nabi ni qauluhu wa fa'luhu wa taqriru. Perkataan Nabi orang panggil hadis, perbuatan Nabi orang panggil hadis, dan sikap yang diambil oleh Nabi pun orang panggil hadis juga. Jadi apa saja keluar daripada mulut Nabi adalah hadis. Apa saja keluar daripada perbuatan Nabi adalah hadis. Apa saja keluar daripada sikap Nabi, orang panggil hadis juga. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW mengajar Quran dan tindak tanduk dia. Sebab tu kita Kelantan kalau boleh bagi tok guru Quran, kau tok imam, kau tok peti, tok qadi, kau ustaz, kau berapa. Orang ni sepatutnya mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Mana kalau orang putih, kau orang hitam, kau mari pak kita ni, dia tanya kita ni agama berapa,
kita boleh ayat Islam. Dan kalau nak tunjuk, kalau ditanya siapa dia tu guru Islam, kita boleh tunjuk dia tu imam tu boleh ngaji Islam dia, kerana tutur kata dia serupa dengan Islam no, perbuatan dia serupa dengan Islam no, tingkah laku dia serupa dengan Islam no. Biar tu imam tu faham tarah dia nya, biar ustaz pun faham tarah dia nya, biar tok guru kampung pun, tok lebak kampung pun faham ustaz tarahnya begitu. Tutur kata dia bukan saja melekat perhati, manusia perhati perbuatan dia, tikah baik duduk kedai kopi, kau baik di ladang, kau baik jadi orang meniaga, kau berapa, biar mencerminkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Kerana di antara tugas Nabi Muhammad ya wa ya'allimuhum al-hikmah, manusia Nabi Muhammad mengajar orang hadis. Tingkah laku dia, tutur kata dia adalah perlu diciru laku. Hal jual belinya, hal ekonominya, hal perangnya, hal damainya, hal politiknya, hal apa saja tingkah laku Nabi Muhammad ditiru sampai terus menerus sampai kiamat, termasuk kita pagi ni. Wa yuzakihim, ni hak perkara muncul ya orang lain tak boleh nak buat. Wa yuzakihim, tugas Nabi Muhammad ni bersihkan orang. Yutahhiru, yuzakki, ada dua perkataan sekurang-kurangnya, ada perkataan yutahhiru dan yuzakki hari ini. Yutahhiru makna bersih juga, yuzakkihim pun bermakna bersih juga. Tapi beza bila Quran guna perkataan ya, walaupun kita bermakna serupa, tapi kena cari perbezaan supaya perkataan Quran ni tidak boleh orang hak bijak bila dia bercakap dia tidak ulang. Kalau dia ulang juga tu ulang kerana tepat ni memberi makna lain. Itu kaedah orang mengaji ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab ni. Kita ada ilmu ma'ani, bayan, balaghah. Tiga jenis ilmu ni untuk bahasa. Kita hak belajar bahasa Melayu ni faham kau tidak benda ni kerana ilmu bahasa ni serupa ya. Bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa India, bahasa apa ni serupa ya dari segi asasnya. Ilmu yang ada dalam bahasa lughah Arabiah ni perlu kita belajar. Yutahhiru makna bersih cara zahir. Itu biasa digunakan oleh apa namanya alim ulama. Yutahhiru makna bersih cara zahir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita orang Islam ni pakai bersih zahir, muka bersih, pakaian bersih, kereta bersih, kaki tangan kita bersih. Kenapa? Kerana kita orang Islam, bukan kerana kita orang Melayu. Kerana kita orang Islam, Melayu, Cina ni serupa, tak ada ego belaka. Hak beregonya ialah bersih tubuh. Yang kedua yuzaki. Yuzaki ni bersih dalaman. Tubuh kita ni ada luar, ada dalam. Hak luar kita panggil jisim, hak dalam kita panggil ruh. Orang panggil rohani, ruh ke apa semua. Hak luar kita panggil jisim. Ni kaki, tangan, mulut, lidah, kain, pakar, rumah tangga, berapa ni orang panggil hak luar. Kita diminta bersih kerana kita orang Islam, supaya melekat mari rapat. Dan dalam kita mesti bersih juga. Dalam ni ialah roh. Roh ni amba sebut semua, bila kita tidur malam roh naik ke langit. Sebab tu telefon bunyi pun, telefon dering pun kita tak dengar, walaupun telinga kita terbuka balik tak sombak tapi tak dengar, kerana roh tak ada. Roh tu kita panggil mudah-mudah kita panggil apa namanya elektrik lah. Elektrik tak ada. Elektrik tak ada. Super mikrofon. Bila elektrik tak ada tak bunyi dah. Tak riuh. Kipas tak mesin walaupun tak rosak, tapi bila kita tutup switch dia tak mesin. Striker kita sejuk, peti sejuk kita tak berfungsi kerana elektrik tak ada. Elektrik ni bagai ada, walaupun tak nampak tengok, maka roh juga begitu. Roh bagai ada. Bila kita tidur malam, roh naik ke langit. Sebab naik ke langit, maka kita tidak ada mas'uliyah, harus tanggungjawab. Dosa pahala tak ada. Dosa pahala yang kita buat ni kerana kita ni ada roh dalam, ada berfikir dan ada ikhtiar. Bila kita tidur tak ada ikhtiar, kita tidur atas katil, guling-guling, balik-balik, bawa jatuh atas anak kecil bawah, mati anak kecil, tak berdosa. Kenapa? Kerana kita jatuh atas katil ketika kita tak ada ikhtiar. Kita ada ikhtiar, cumanya guling tengah tidur gitu, jatuh atas anak kecil, mati, tak berdosa. Bahkan lagi polis nak dakwa kita, masalah dia lah, dia tidak tahu kita jatuh mati kau, kita buat lalat jatuh kau, polis tak tahu tu, akhir tak tahu, itu masalah yang kedua.
Yang pentingnya roh ni barang beliau. Tuhan kata bila mu tidur, apa nama kerja aku letak roh padamu. Bila mu tidur, dan tidur ni satu makanan bagi orang Arab. Tak boleh orang Arab kita tak boleh sihat kalau tak tidur. Bagaimana tak makan tak boleh, tak minum tak boleh, tak tidur pun tak boleh. Kerana orang Arab kita akan berontak, tanya doktor reti lah. Ketika tu Tuhan akak naik. Barang yang begini bergerak naik ke langit supaya mu boleh rehat molek. Bila pagi-pagi esok bila aku nak suruh mu hidup lagi, aku buat turun balik. Dia pagi ni hok mana ada pagi ni hamba sendiri pun hidup balik semula, malam tak tahu hujan kau berapa pun tak tahu. Ketika bila roh turun balik, kita diberi ikhtiar. Ada dosanya, ada pahalanya. Kalau kita mari sini kita duk kucar dosa. Kenapa kita kucar tu? Ketika kita ada ikhtiar. Kita ikhtiar kucar orang tu buat geger orang apa semua. Kita berdosa. Tapi kalau kita mari sini terkedai Allahnya, kita ni gila, tak jauh kepala lah, kucar orang, tak berdosa. Kenapa? Kerana orang gila tak cukup, tak matang, tak masuk ruh dia. Tuhan ketika mana Tuhan buat Allah budak kecil duk gora tengah orang semaya, tak berdosa. Dia berdosanya mak pok dia tak ajar, kenapa duk lelak anak mungkin duk kucar di balas orang. Ni para hadirin semua. Benda ni, roh dalam ni tak ada orang nak teka, tak ada orang nak tangan ni, tak ada orang nak urus lain pada Nabi Muhammad SAW. Marilah profesor mana, marilah pensyarah mana, marilah doktor PhD mana sekalipun, tak ada orang atas dunia boleh tangani roh kecuali Nabi. Kata Nabi ni orang sengaja dilantik oleh Allah untuk kerja-kerja begini. Bunuh orang misalnya berdosa. Tapi kalau bunuh orang kena oleh kerana Islam, tak berdosa. Kerjaan bunuh orang ya, bunuh orang lain. Satu orang bunuh orang lain, polis tangkap dan sabit dia ni salah bunuh misalnya, maka kalau kerjaan bunuh 10 orang, 1000 orang sehari pun kalau kena dengan peraturan Islam, kerjaan tak berdosa, maka kerjaan boleh pahala nak pula. Kerana Islam sebut kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-hur bil hur. Kutiba alaikumul qisasu, wajib atas kamu qisas. Wajib cara betul sebagaimana kutiba alaikumus siyam, kutiba alaimul qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba ni diwajib cara betul ni qisas, bunuh balas ni wajib juga. Jadi bunuh orang biasa kapur dosa. Tapi bila dibunuh oleh kerajaan, ada sultah, ada kuasanya, dia turut cara kerana Islam, maka dia boleh pahala kerana boleh menyelamatkan nyawa-nyawa orang lain daripada dibalas, daripada dibalas orang yang tidak bertanggungjawab. Itu dia. Jadi benda lagu ni dah mana nak beza macam Amerika bunuh orang dengan tu hakim bunuh orang. Ambo sebut Amerika ni pok tiri Yahudi ni pera di Amerika. Dan tuan-tuan semua ingat, Amerika sebut bahawa dia ni pembela demokrasi dunia. Tapi bila Hamas, parti Hamas menang di Palestin, menang tu bukan menang dengan apa, menang dengan pilihan raya betul. Hingga siapa parti hak lawan Hamas, hak kata Fatah, hak dia buat oleh apa namanya Yasir Arafah ni, Fatah pun mengaku bahawa Hamas ni menang dengan pilihan raya bersih, al-bari, intikhab bari, bersih. Amerika tak mengaku, Israel tak mengaku, bukan sekadar tak mengaku, tidak iktiraf. Dia tarik segala bantuan yang biasa dia beri pada Palestin, dia tarik. Palestin juga, Yahudi juga tarik. Dan dia keruh, tak khabar apa nama internet semalam, dia keruh habis segala orang hak saya Amerika jangan beri bantuan pada Hamas. Kenapa? Dia katanya kerana Hamas ni ganas. Ia mu sendiri dia berdiri orang di Iraq, putus negeri orang, bunuh orang di Afghanistan, apa nama kerja siapa dia keruh mai kat Afghanistan, Rangga mai Bukit Kah, mai kau bunuh orang ni apa mu sendiri. Mu ni kepala pengat jahat. Hei Amerika, kau dah reti benda ni. Dengan sebab mu presiden tu, rakyat mu kata mu presiden, Allah Ta'ala kata mu ni presiden berlain, jadi pemimpin ahli neraka akhirat tu. Jadi kata ke Hamas ni apa ni, irhabi, apa kita panggil teror, pengganas. Sebenarnya ada walak ya, kerana Hamas ni gerakan Islam, Ikhwan Muslimin. Lepas tu mari ke Malaysia, apa namanya, nama PAS, pergi ke Palestin namanya Hamas ke apa nama, pergi ke Turki nama tu, pergi ke Mesir nama Kutlah Ikhwan. Oleh kerana Hamas ni bawa Islam,
Dan Islam ni dimarahi oleh Amerika, dimarahi oleh Yahudi. Dia zaman-zaman beribu-ribu tahun lagi Islam ni kena marah, titip pah ke Amerika menurut. Maka Hamas hok benar betul benar dengan pilihan raya pun dikira penganah juga. Yahudi ambil negeri Palestin sebelah tu. Dia kata ini demokratik. Ini bahasa yang diguna oleh manusia, dan tuan-tuan semua kena reti benda ni kerana kita sebagai orang Islam. Dan bila kita kaji Quran, kita bertemu dengan ayat-ayat double standard kita panggil dia ni. Aminu billadhi unzil ala alladhina amanu wajhan nahar ukfuru akhir. Satu daripada cara orang lawan Nabi Muhammad zaman hari itu ialah ayat kata aminu billadhi unzil ala alladhina amanu wajhan nahar ukfuru akhir. Puak-puak kita ni nak lawan Nabi Muhammad tak terlawan. Kerana Muhammad ni petih kecek. Apa kita kata dia boleh patuh dan kita tak reti nak jawab balik. Maka belah-belah mana kita mesti lawan dia. Nak hujah tak boleh hujah dah. Sah dah kita salah, tapi kita badar. Buat apa badak sungguh lama. Big foot kita panggil dia ni. Caranya gini. Lek pagi kita pakat turut Nabi Muhammad. Lek petang kita lawan. Akan menimbulkan balbalah, akan menimbulkan gelugusuh, celaru dalam pemikiran. Puak-puak kita tok lebar ni kata Yahudi, kita sokong Nabi Muhammad dia pagi. Dia pagi 2-3 pagi 2-3 hari ke, lepas tu kita lawan balik. Biar kapan buat soal, kalau tu guru pun lawan balik juga. Soh dan Muhammad tak betul. Apa pula Itu teknik mainan yang dibuat oleh kafir Yahudi zaman hari tu. Pak lala ni pun maksud ustaz lapak pun betul. Sekali halal, sekali haram, sekali jerak, sekali berapa, menyebabkan orang jadi balbalan. Jadi apa? Ini teknik yang dibuat oleh Yahudi zaman hari itu. Dia tiru untuk pakai mak. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafi la'allakum taghlibun. Hak tadi hak double standard kita panggil. Bahasa muka dua, sekali berimeh, sekali dok, sekali kafir, sekali dok, orang tolong. Ini menimbulkan apa gelugusuh dalam masyarakat. Hak salah lagi pula, la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafi. Tuan-tuan semua jangan dengar Quran ni. Muhammad nak baca tengah malam tengah hari kau nak bersyarah apa jangan dengar wal ghaufi, bukan sekat tak dengar, kena buat geger biar orang lain tak dengar sama. Tidak ke kita jangan dengar, puak-puak kita buat busy, buat sibuk supaya orang lain pun tak dengar juga. La'allakum taghlibun, dengan cara lagu tu mudah-mudahan kita menang. Orang panggil menang murahan. Dia tak ada nak buat dah. Ya tak ya kita pakat jangan dengar, dan biar orang lain juga tak boleh dengar. Kita buat busy dengan nyanyi kau, dengan buat hura-hara kau, dengan buat apa saja pun supaya orang tidak dengar Quran. La'allakum taghlibun, supaya akhirnya kita menang Nabi Muhammad. Kau menang murah apa gitu. Supaya menang pilih raya kat berpitih tu, bawa dalam kubur apa, hidup balik mengundi. Ini semua ni apa nama ni? Semua sunnah jahiliyah yang telah ditiru oleh orang sekarang pakai mak pun. Jadi kewajipan kita baca Quran bukan baca Quran bukan untuk cari pahala je, tak, cari hidayah. Termasuklah hidayah teknik melawan yang dibuat oleh orang zaman dulu, Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau di Timur Tengah kita sini tak tahulah, di Timur Tengah banyak keluar buku-buku yang menyenaraikan bagaimana teknik melawan yang telah dibuat oleh zaman hari itu. Dan buku-buku begini perlu diterjemah kepada bahasa Melayu supaya kita sini pun apa ni faham sama. Itu jadi kesimpulan yuzakih, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa ni para hadirin semua. Cara dia bukan membersih dengan sabun. Bersih jiwa lain pada bersih kain. Kita basuh kain, kita guna air, kita guna sabun, kita guna soda, kita guna klorok, kita guna apa tu pandailah. Kita cari kakah untuk bersih kain baju. Tapi bersih jiwa. Bersih jiwa nombor satunya mesti buat hak tu yang suruh imtisal awamir wajtinabun nawahi. Buat sebanyak mana hak tu yang suruh, tinggal hak Tuhan larang. Hak Tuhan larang kalau buat juga, hak Tuhan suruh kalau tinggal juga, dia timbul kita panggil dosa. Dosa ni nak tengok tak boleh. Supaya juga kita pun kita berdosa lah. Kita ambil duit orang, janji nak bayar esok, siapa tanya esok tak bayar walaupun duit ada, kita panggil berdosa. Dosa ni Tuhan tak boleh nampak. Kalau Tuhan beri nampak tepek atas tubuh kita, mana orang nak dosa? Malu kat orang. Tapi sengaja Tuhan buat dosa pahala, apa tak nampak. Buat pahala pun tak nampak tengok.
buat dosa tak nampak tengok, supaya orang buat pahala ni walaupun tak nampak tengok dia buat juga, biar orang tak nampak tak apa, aku buat, aku dengan Tuhan aku tengok. Orang buat dosa pun tak nampak tengok, tetapi kepada orang yang ada semangat yuzaki, semangat ajaran Nabi Muhammad, dia sedar bahawa orang tu marah kat aku kerana aku berjanji dengan dia nak bayar hutang, tiba-tiba tak bayar. Serupa juga aku sendiri, bila orang berjanji nak bayar hutang aku, tiba-tiba tak bayar, aku marah. Sebab tu di antara sabda Nabi SAW yang bagi memudahkan hidup kita di muka dunia ni, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini cara tazkiyah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu kecuali dia kena buat ke orang serupa dengan hak dia nak orang buat ke dia. Tutur kata, tikah laku, muamalah, kerja, urusan kita dengan orang, start daripada kita sebagai tok lelaki urusan dengan isteri, start daripada isteri berurusan dengan tok lelaki, isteri kena buat ke tok lelaki serupa dengan isteri nak tok lelaki dibuat ke dia. Tok lelaki juga, suami juga kena buat ke isteri dia serupa dengan hak dia nak isteri dia buat ke dia. Selamat bah mati tak payah minta air tawar orang hamba serabut sangat cakap bal lelaki bini. Demo sendiri buat tak betul pedi, demo sendiri buat tak betul tok lelaki, pakal tok lelaki marah, bini marah, serabut minta air tawar, mai ajak. Kita tak ada kerja, kita yang banyak kerja nak cakap mai ajak ni. Dia boleh buat sendiri, layan tok lelaki serupa dengan hak tok lelaki nak isteri layan dia. Tutur kata, tikah laku, kalau ada salah buat minta maaf. Adik mau, adik nak maaflah khabar. Orang tinun kalau tok lelaki minta maaf, lega hati dia. Tak apalah, peluh hijab. Kalau boleh tok lelaki minta maaf, dia berasa merah, peluh hijab. Kita ni kalau suka peluh hijab juga. Tok lelaki ni, begitu juga isteri, begitu juga tok lelaki minta maaf. La yu'minu ahadukum. Nabi kata mu tidak beriman kecuali mu kena layan orang lain serupa dengan hak mu nak orang tu layan kamu. Bila orang yang tidak beriman, akhirat kelak kita nak ke mana? Akhirat kelak bang kubur tak ada pitih dah, kedai pun tak ada. Hak yang adanya iman. Iman ni lah modal kita di akhirat kelak. Baik orang politik kena beriman, baik jutawan kena beriman, baik jenis tok guru kena beriman, pegawai kerajaan kena beriman, orang kampung kena beriman, nelayan, apa saja iman billah wal yaumil akhir ini modal akhirat kelak. Hak ni lah. Jadi bila iman ni tak ada, adik kakak nak pergi jumpa siapa akhirat kelak? Atas dunia ni kita boleh jumpa adik-beradik, tolong gak adik pergi 10 riyal. Kita boleh jumpa saing, boleh jumpa wakil rakyat, boleh jumpa tok gawa, boleh jumpa berapa. Akhirat kelak nak jumpa siapa? Oh, jadi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dia kenal mati mata orang. Tokoh aku, kau lawan aku, kau atas dunia ni mu gitu. Nak tani atas dunia lawan aku gitu. Quran tak boleh pakar lah, politik agama lain, politik lain ni nak tani lah. Hari ni mai nak jumpa aku. Akan jadi begitu akhirat aku. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalu. Akhirat aku tak ada titik bagi. Abang tolong hamba daripada masyarakat, adik tolong hamba, tolong abang. Tak ada titik bagi. Wa la yatasaalun, tak ada tanya menanya akhirat aku. Nafsi nafsak, mu aku akhirat aku. Yang adanya ialah pahala. Pahala asas dia iman. Derma banyak mana sekalipun, semayang banyak mana lekuk dari sekalipun, kau tidak iman billah, kau tidak kerana Allah, kerana orang nak puji, kerana apa, maka sasing akhirat tak berlaku. Dalam Quran sebut apa namanya, orang buat pahala payah ria ni ibarat batu besar ada debu sikit, pas mari hujan tengah malam sapu bersih. Hujan tipu atas batu, usahakan debu hilang, benda lain cuci minyak. Jadi sebagaimana batu besar yang cuci minyak hilang habis kau debu, ingat siang hari itu, begitulah akhirat kelak. Mana-mana amal yang kita buat atas dunia, kecek molek kau, salam kau orang kau, maya tengah malam, maya ajak, maya berapa, ni barang amal berlaku, boleh pahala berlaku. Tapi kalau kita buat lillahi tidak lillahi ta'ala, kerana riya, kerana berapa, habis cuci minyak akhirat. Pahala ni hidup lagu mana? Kita duduk atas dunia ni 50 tahun, 100 tahun. Kita siap dengan makan, siap dengan anuh lah, kelapa sawit lah, getah lah, pencing lah. Ini kesiapan kita untuk waktu tua, belum pada mati. Akhirat kelak tidak tua, tak mati. Pas lagu mana kita tak siap awal-awal.
Si awal-awal ini asasnya iman billah, yakin bahawa dunia ini tidak aku. Bila tidak aku nak tu yang punya dunia, Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahawa aku akan mati. Pada aku mati ni, berah ketah ambil orang habis, harta benda ambil orang habis, aku hanya sebatang kara. Kecuali aku buat pahala. Pahala ni asas dia iman. Cina-Cina di Kota Baru ni, ambo banyak minta semen, minta keloli, besi keloli, pasir, tolong kat tokai. Dulu siap tu siap. Tapi ambo ya lalu tak boleh pahala. Demo nak bui boleh saya terima. Maka hubungan kita you dengan saya ni jadi baik kerana baik dengan saya, tapi pahala tak boleh. Dia kata itu soal balik apa tak boleh. Tak ada caguk apa, tak ada caguk nak ingat. Boro kerakor tu dia pusing mai cak dia ingat atas caguk. Kalau tak ada caguk dia tak ingat. Borong kuat kerakor, borong leh pusing terang. Borong layan dia pusing dia ingat tersaring dia buka. Jadi pak nak ingat tak ada. Toke bui banyak mana pun saya terima, tapi jangan harap akhirat kalau boleh pahala. Kerana tak ada caguk. Caguknya apa dia? Iman billah wal yawmil akhir. Beriman bahawa Tuhan, dunia ni hak Tuhan. Tubuh kita sendiri pun hak Tuhan buat. Nyawa kita, nyawa udara ni pun Tuhan buat. Lebay hidung Tuhan buat. Tali daripada lebay hidung masuk ke jantung kita, pergi ke buah pinggang kita, apa semua Tuhan buat. Bukan doktor buat. Bukan hospital buat, bukan siapa dia buat. Tuhan buat. Jadi bila Tuhan buat, kita guna barang orang. Bila guna barang orang, kita patuh pada Tuhan punya. Kita naik bah, betul benar. Naik bah, kita naik bah kerana kita bayar duit. Tak ada tu kalau nak buat karung atau bah, buat kayu api naik tabang, baru dia dapat. Bah tidak bah pak cik, kalau nak naik juga nanti pak cik sendiri boleh bah, tak apa. Nak buat raja rimah, tak apa. Ini asas yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan asas ni lah menyebabkan jiwa kita ni yuzaki atau yudannis. Kotor tahu tak kotor, bersih tak bersih jiwa kita ni ialah atas ajaran Nabi Muhammad. Dalam politik, kita kata politik hanya politik Islam baru bersih. Politik kebangsaan kotor, nasionalis kotor, demokrasi kotor, gapo kotor. Sebab tu kita di Kelantan ni amun sebut dah tidak baru ni. Kita miskin. Kelantan ni dia punya sumber keuangan miskin. Tapi kita tidak ambil daripada penanam-penanam terbakar, apa ni orang panggil ubah syarat. Keedah bila kita nak buat gok terbakar, kita kena tukar tanah kita daripada taraf pertanian ke taraf industri. Dia kerajaan boleh duit bila kita tukar. Tapi Kelantan tak ambil. Maka kita jangan ambil. Kerana terbakar ni haram. Isak dia haram. Gapo lagi gonye-gonye haram. Kerana benda ni benda mabuk. Dan alhamdulillah akhir-akhir ni kedai Tuhan dah rezeki kitanya. Mari pula di tiap-tiap masjid lah ni ada label hijau tulis gambar paru-paru masuk asap rokok. Aku kata dah. Berapa tahun hari tu lagi aku kata dah barang ni haram. Lah ni majlis agama dan mereka pusat jaking ke berapa nama. Buat gambar paru-paru masuk asap yang menyebabkan batuk. Bila batuk pergi hospital, habis duit kerajaan jual ambil piti dengan rakyat hasil tanah, bagi duit buat hak batuk di pula. Satu kerja nak kata berapa puluh juta, berapa juta kerajaan, duit kerajaan habis cakap beli ubat, gaji doktor, duit buat ubat rokok. Kalau rokok ni awal-awal lagi orang tak isap, duit kerajaan tu begitu sekali banyak jimat untuk buat jambatan lah, buat jalan raya lah, buat apa semua sekali. Ini dia, ini perkara-perkara begini lah yang buat kita beringat. Banyak mana hak mengotorkan jiwa, tolak dah. Dosa, sebagai dosa hakikatnya kotor. Dosa maknanya daki, karat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yusibun. Ingat hai Muhammad, wayak pada manusia, hati mereka hati manusia berkarat kerana usaha yang mereka sendiri. Kerana isap rokok, kerana rasuah, kerana rogol, kerana menipu, kerana ni semua ni hak kita seronok buat ni hakikatnya karat atas hati. Kalau motorkar kita berkarat, akhir sekali musnah. Kalau kain baju kita kotor berkarat, akhir busuk. Hati kita juga berkarat dengan dosa. Bukan karat bersih, karat dengan dosa. Bila hati kita berkarat, hati berlapis, tak masuk nur Allah. Seperti cahaya mentari. Bila kita duduk bawah rumah, cahaya mentari curah belah mana pun tak masuk. Kenapa? Kerana terlindung dengan bayang pokok, bayang berapa semua sekali. Begitu juga cahaya Quran ni tidak sampai pada hati kita bila terlindung dengan dosa. Dosa ni kita buat sendiri.
rana ala qulubihim ma kanu yusibu. Berkara atas hati mereka kerana usaha mereka buat. Hak ni orang lain tak erti daripada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Ini para hadirin semua yang sebut hari ini, dan akhir sekalinya ialah bila kita baca Quran, kita mula dengan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta padamu wahai Tuhan, pelindung aku daripada syaitan. Arti atas dunia ni ada barang hak nampak tengok, dia ada barang hak tak nampak tengok. Syaitan ni barang tak nampak tengok. Nak panggil syaitan, kau nak panggil hatu, kau nak panggil iblis, kau nak panggil puaka, kata gigil. Yang pentingnya atas dunia ni sengaja Tuhan buat dua perkara, hak nampak dan hak tak nampak tengok. Termasuk syaitan. Syaitan, malaikat, dosa, pahala, syurga, neraka, Tuhan sendiri. Ni barang tak nampak tengok. Nak percaya, percaya. Tak percaya, sudah. Barang ni barang ada. Supaya JPJ yang sebut, JPJ duduk berdiri tengah jalan, pergi boh, pergi banjir, dia kata segi lah, getok utuh. Tak apalah, bagi lah. Dia mampu punya pasal. Aku ayat ada bawa jambatan depan tu utuh lana oleh banjir. Mau percaya, kata saya percaya, sudah. Aku ada telefon, ada wireless, ada apa semua sekarang. Aku kata masalah. Benda ni berdosa. Nabi Muhammad kata benda ni berdosa. Benda ni berdosa. Buat juga, masuk neraka. Jadi artinya, belum pada syaitan, belum pada baca Quran, kita diminta baca a'udzubillah. Ya Allah, itu aku tolong aku daripada syaitan. Kerana Tuhan sebut wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal qur'ana ayat tu dah baca. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila membaca Quran Muhammad, aku jadi di antara dia, di antara mu dengan orang tak beriman akhirat ni dinding. Allah Ta'ala raya ada mana-mana orang tak beriman dengan akhirat, jangan diharap cahaya Quran masuk menembusi kalbu dia. Bila mu baca Quran, baik Nabi Muhammad baca, orang yang dengar tidak mesti disuluhi Quran belakang. Kerana depan Nabi itu ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Pada orang tak beriman dengan akhirat, ya biasanya kita tanah orang Melayu ni pun bila tak mengendah pada Quran, arti hakikatnya tak beriman dengan akhirat. Dia tak percaya neraka ni ada, tak percaya syurga ni ada, tak percaya azab kubur ni ada. Kalau orang ni yakin 100% syurga neraka ni ada, dia beriman dengan Quran. Nak buat lagu mana? Dah tentu neraka ada, nak ngangor mulut jalan ni, ngangor dah mulut. Nak buat lagu mana? Malah dia ni jilat mari pada kita. Jilat neraka nak jilat orang akhirat. Alim ulama kita misal kita ambil gelas 10 butir. Buah air 8 butir gelas. Buah petrol 2 butir gelas. Bila kita buat lalu api tadi, dia tak jilat air, dia jilat api. Dia cer gelas ni. Gelas ni air, gelas ni petrol. Api hok bodoh tu pun dia reti. Jilat hok ada minyak je. Hok air gelas ada air tak jilat. Begitu apa nak aku akhirat pula. Ramai-ramai orang berapa pada masa dia kan ni hak budak aku dia jelak. Ni buat lagu mana supaya apa ni aku tak jelak kita pada masa. Ialah satu je. Beriman dengan akhirat. Yakin akhirat ni ada, iaitu soal jawab ada. Neraka ada, syurga ada. Dan benda kita benda akhirat. Jadi oleh yang demikian supaya Quran ni benar-benar menyuluhi jiwa kita, a'udzubillah lebih dulu sebagai jampinya. Kerana ujung Quran ni minal jannati wan nas, Tuhan tolong pelindung aku daripada syaitan, daripada waswas dan ragu, baik jenis orang baik jenis hantu. Para hadirin semua kita berhenti sekat dulu. InsyaAllah maulud tahun ni lebih berarti, lebih bermakna daripada maulud-maulud yang kita buat hanya dengan berjanji, dengan bagi beberapa saja, tapi kita tinggal Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.